Apa? Ayam rendang Cik Man beli kat mana tu? Beli kat mana? Cik Man. Ayam rendang tak tahu kedai mana entah. Saja yang kau nak menanya tak? Padahal kau orang yang beli. Cik Man pagi-pagi kalau makan nasi lemak tak mengantuk ke Cik Man? Orang tua-tua kata kalau makan nasi lemak ni mengantuk. Santan naik kepala. Sebenarnya sarapan yang elok Cik Man. Pukul berapa Cik Man sarapan yang elok? Ada tips ke Cik Man? Kau orang ni salah panggil orang kau. Tanya pribadi Cik Man. Dia kalau yang setakat yang tahu ni sarapan kalau untuk orang diet ataupun kesihatan tu dalam pukul 8. Pukul 8. Lepas tu nasi lemak ni sebenarnya kalau ikutkan ada beberapa kategori makanan Melayu yang dia ada tinggi lemak kan, tapi kita dah orang sini, orang Melayu kan, kita makan ajalah. Sebab tengok Cik Man tengok perut elok terkawal, tak macam Isen. Isen kau mesti makan pukul berapa? Pukul 7. Saya pukul 7 dah makan nasi lemak. Elok je. Elok je. Lama lagi tak cakap, tahan nafas ni. Okey, macam biasalah. Kita ada Cik Man hari ni, jadi anda boleh tanya apa saja soalan, boleh hantar dekat WhatsApp 0125551053 ataupun boleh juga call 0377242115. Terus dengarkan Suria. Sorry Cik Man pergi sarapan. Ya Cik Man, jom. Sejadah orang berislam jual. Cik Man pakai mic tu 5. Tu tak bunyi ni. Oh ni. Ui lawanya saya tu. Jam. Kau cakap apa Fira? Jom, mari. Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 Honda Lead Oh, Betty dan Glow Glowing Beauty Skin cantik weh. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing HQ untuk dapatkan di semua toko jamu hari ini. Tim Pagi Suria bersama dengan Piu Azman ataupun Cik Man. Pagi ini sebelum kita tanya soalan dia orang Cik Man, Fizi ada soalan dulu. Ya, Cik Man. Soalan ni betul-betul terbuku di minda saya, di hati saya Cik Man. Ya. Macam ni, biasanya kalau kita beli sejadah daripada orang Islam jual, tak ada masalah lah. Kalau lah orang yang bukan Islam jual sejadah kepada kita, ada apa-apa tak, macam tak boleh ke ataupun dosa ke? Tak ada masalah. Sebab sejadah ni dia tak ada jantina, tak ada status agama. Yang penting bersih dan kita yakin tidak ada najis. Sebab kadang-kadang bila non-Muslim bagi kita barang ni, kita kan ada sentimen kan. Betul-betul. Daripada masaknya, minuman dia bagi, sebenarnya tak ada masalah pun. Boleh. Itu tak jadi isu lah. Tak ada jadi isu. Macam kadang-kadang bangunan-bangunan masjid, bangunan agama yang dibina oleh orang yang membina tu ada yang bukan Islam. So tak ada masalah. Tapi muskil di sini, kemuskilan Fizi beli sejadah. Kenapa je? Apa yang muskil ni, buat sembahyang Itu tak ada masalah. lah. First time ke sih? Tak ada. Benda tu tak ada masalah. Fizi dah dapat penerangan. Masalahnya kalau dah beli sejadah tak guna. Sejadah yang aku beli tu dia kecil je. Dia memang untuk kalau kata nak pergi travel. Jadi sekarang ni kan tak boleh travel lagi. Aku tak guna lagi lah. Letak dalam kereta. Tak boleh pergi travel. Yang kau pergi Melaka tu semua tu tak awak. Travel luar negara lah. Kat dalam negara kan mudah nak dapat sejadah. Semua korang ni pun. Minta maaf Cik Man, kalau bab ni dia memang gugup. Okey, kalau ada soalan macam Fizi juga boleh hantarkan dekat WhatsApp 0125551053. Alright, kalau nak call pun boleh 0377242115. Terus dengarkan Suria. Oh ni tak nak makan ni. Jantung. Ngantuk. Okay, Cik Man. Cik Man buat sesuatu Cik Man bagi kita orang hilang ngantuk. Cik Man tengah live Apa lah. nama dia? Kenapa Fizi? Tak saja. Nah, Izlan. Izwan. Izwan boleh duduk, tak ada masalah. kalau tanya soalan berkenaan dengan masjid, contohnya macam pakcik saya kat luar negara. Dia beli gereja tapi dia ubah suara jadi masjid. Ya ke pakcik kau mana? New Zealand. Alah, ni lah. Beli gereja. Dia beli gereja buat masjid sana. Pakcik. Power pakcik. Ya, Kak Fizi? Nak. Oh, Bagus. Okey lah kan? pelik-pelik Boleh? keluarga dia. Pelik-pelik keluarga dia. Kira okey lah, maksud dia kena buat pembersihan balik ke apa ke. Tak payah. Fizi. Tak semayang. Tengok IC. Kenapa? Kisah benar ni. Kisah benar. Sekarang ni dia dah pindah Malaysia. Gereja Adik-beradik dia sebelah mana? masjid. Adik-beradik sebelah mak ke apa? Melaya. Habis tu sekarang gereja tu jadi masjid kan? Dia biar orang sana handle, dia balik ke sini, dia duduk balik kat mesin, dia buat masjid depan rumah dia. Oh. Tapi dia tahu tak anak buah dia buat masjid jadi gereja? Sebab kat sana tanah dia tak banyak, tempat pun tak banyak kan. Jadi tu yang dia buat macam tu. Tapi tak jadi isu pula. Dia beli gereja tu. Dia dah deal dengan Dah kerajaan deal semula lah. kan. Sekejap nak tanya soalan ni, kita boleh lah. Try. Hello? Tanya pasal apa tu? Tak payah boleh. Hello? Hello. Hello, Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa namanya? Saya Rafiq. Rafiq. Ah, Awak ada soalan dengan Cik Man berkenaan dengan apa tu? okey, saya nak tanya Cik Man. Secara pendek, secara ni kita Ini nak sebelum sebelum kita pergi record. kepada Cik Man. Berkenaan dengan apa?
berkenaan dengan azan. Azan. Okey, boleh. Tak ada orang tanya lagi kejap Boleh Cik Man. Rafiq Boleh. Ya. Assalamualaikum. Salam tu. Okey, jadi kita silakanlah Afiq kepada Cik Man. Okey, saya nak tanya berkenaan azan Okey, macam ni, kita dalam kereta let's say, so kita dengar azan daripada radio ataupun TV lah. Dan tiba-tiba kita dengar azan yang live pula daripada masjid. So yang mana kita nak dahulukan nak jawab? Sama ada dalam radio ataupun yang dalam yang live. Ataupun yang kata ni, mana kita nak tutup? Let's say radio kita dengar, lepas tu dekat masjid kita dengar. So kita tak mana kita boleh tutup radio ataupun tak? Baik. Okey. Soalan awak ni. Jadi maknanya yang kita jawab adalah yang pertama kita dengar. Yang pertama kita dengar itulah yang kita rasa ada terus tanggungjawab. Betul. Jadi kita takkan orang kata tidak dianggap sebagai berdosa kalau mengabaikan ataupun tidak menjawab salah satu. Sebab apabila kita dah melaksanakan tanggungjawab, dah penuh dengan tanggungjawab tu, so tanggungjawab yang lain tidak akan menyempit dekat situ. Air yang penuh dalam cawan tak boleh lagi dituang air. Dalam kaedah kata al-masyrul la yushghal. Seseorang yang disibukkan tidak boleh dibebankan dengan kerja yang lain. Jadi soal nak tutup itu terpulanglah. Nak buka pun tak ada masalah. Dia konsep dia macam ni Cik Man, masa kita bulan puasa kan. Kebanyakan kalau kat surau masjid kan dia akan buka dulu. Betul. Lepas tu dia akan lambat sikit azan dia daripada TV. TV memang dah tetap dah. Contoh 7.20 dia keluar dah azan kan. Macam pengalaman Cik Man sendiri di Mesir, dalam satu kampung sahaja bila masuk waktu maghrib akan ada 30-40 masjid akan belaga suara azan. So kita pilih satu sajalah. Kelang kabut kita nak jawab 40-40 tu. Ya, betul. Okey Rafiq. Okey. Jelas Terima kasih. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah sikit sebanyak pagi ni kan bagi kesedaran juga pada orang yang dengar radio. Mungkin selalu dengar azan tapi jarang jawab. Mana boleh start jawab, belajar jawab. Kadang-kadang bukan jawab saja solat. Yalah betul. Kenapa merah-merah muka Fizi? Tak, saya nak jual nombor phone sekarang ni. Fizi bagus Cik Man. Fizi bagus Cik Man. Itu nak kata dengan saya kebetulan ada azan. Dia skip. Dengar radio lain. Okey, pendengar setia. Apa budak ni? Boleh call lagi 0377242115 ataupun WhatsApp je. 0125551053. Baik, terus dengarkan Surya. Tipu Haji kalau tak pernah tukar radio dengan azan. Aku pernah buat dulu. Dulu lah Cik Tak, Man. aku nak tukar jadi macam tengah lagu. Bosan lagu tukar azan. Alamak. Nak tukar tak nak tukar tak nak. Macam tu. Masih ada tak? iman. Tak tukar. Fizi sanggup tu Ke kereta. apa ni, stop engine? Buat bateri habis. Ada apa-apa daripada WhatsApp saya? Belum masuk. Tak buka. Heng. Mengejap kat isi tu. Belum. Belum? Baru 7.35. No. 735. Hari ni hello glow duit 3,100 tak berhenti masuk. Tapi orang tu tak angkat. Ni tahu kat petang marah pula ni. Apa? Ji, sempat tak kau shoot yang pisawit tu? Entah, aku tanya Ana ni. Kalau tak, sebenarnya aku nak shoot hari ni. Lebih lambat esok pagi. Kalau tak, aku nak tukar konten. Tukar Ji buat sekali aku. Jangan mana kita tunggu jap. Lepas VT ni habis. Cik Man, dah pernah tanya ke soalan ni? Apa dia? Kalau macam kita meninggal, isteri kita kalau dia tak kahwin lain dan dia meninggal, akhirat esok kita dapat jumpa dia. Tapi kalau dia kahwin lain, macam mana Cik Man? Ada persoalan. Ada orang tanya tu. Ada? Ada orang tanya kat radio. Kalau bini kita kahwin lain, adakah nanti dia kata okey, saya lah saya meninggal, bini saya kahwin lain. Hello? Esok kat akhirat esok dia kena taat pada Hello? suami dia. Tapi suami dia waktu tu Hello? adalah yang tu bukan saya. Dan tu macam mana? Saya family Dia akan Abang Aimi macam tu dulu. masa dia dalam dunia, dia ada 4 orang suami, nikah, cerai, mati semua. Ulama berbeza pendapat tentang dengan suami yang mana dia akan duduk di akhirat. Ada yang kata dengan suami yang terakhir ketika dia di dunia. Okey. Yang kedua, ada yang kata dengan suami dia yang paling soleh Sudah. antara 4 orang tu.
So Macam payah maknanya si benda aku. tu lah. Tapi dengan siapa pun dia duduk tak ada masalah sebab dia akan rasa bahagia. Dia tak akan Allah mak, ya Allah saya nak suami yang tu kenapa? Tak Hello? ada. Benda tu tak timbul. Assalamualaikum. Salam, siapa namanya? Masalah apa dia? Saya Fakrul. Fakrul, UNIC. Bukan. Bukan, ni keperluan nasyid tu. Fakrul, awak nak tanya soalan berkenaan dengan apa? Sekejap ni. Solat. Pasal solat cantik. Kejap Fakrul Bye. Masalah pada dia. Akhirat tidak akan rasa sedih. Ya, sebab dekat syurga dia ada lagi cantik. Itu pun kalau dia masuk syurga. Kalau dia. InsyaAllah kami masuk syurga. Astagfirullahalazim. Boleh tanya. Boleh jadi kau tanya, kau tiba-tiba kau terfikir. Tim Pagi Suria diwarnakan oleh Slow Wonder Matte Oh Betty dan Glow Glowing Beauty Skin cantik weh. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Alhamdulillah bagus hari ni ramai lelaki yang call kita ya. Ya, selalunya perempuan lah dia akan menceritakan pasal masalah rumah tangga pada Cik Man. Okey. Tapi alhamdulillah ini banyak lelaki kan. Macam sekarang kita ada Fakrul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Oh. Fakrul ada soalan pasal apa tu nak tanya pada Cik Mat. Silakan. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam Rol. Saya tanya tentang permasalahan putus staff. Macam mana istilah putus staff? Putus staff. Okey, putus soft ni ada yang kata kalau ada budak-budak yang kanak-kanak bawah umur di antara orang dewasa putus soft kan. Yang tu tidak dinamakan putus soft sebab budak tu orang bukan kambing ya. Bahkan di zaman Nabi dulu ada cucu Nabi yang memanjat belakang Nabi. Maknanya Islam meraihkan kehadiran kanak-kanak. Yang dikatakan soft tak sempurna ni ialah apabila kita jarak tak rapat. Sebab tu imam sebelum mengangkat takbir dia akan sebut sawu sufufakum, iaitu rapatkan saf, luruskan saf. Ataupun putus saf ini mungkin antara makmum dengan makmum tu ada tiang. Sebab tu kalau macam Cik Man masa di Mesir, budayanya kalau buat sembahyang jemaah kan masjid ada tiang kan. Waktu tiang tu kebetulan ada line tu, okey orang tak sembahyang kat situ, orang pergi undur ke belakang supaya saf itu tidak dihalangi oleh tiang. Kecuali kalau sembahyang Jumaat kena padat, memang nak tak nak memang kena macam tu lah. Tapi Cik Man, macam mana pula dengan jadi pada negara kita sekarang ni yang di mana masjid pun ada jarak sosial apa semua. Yes, okey. Putus soft tu. Baik, berkenaan dengan penjarakan fizikal yang sekarang ini sebab SOP untuk COVID, yang tu tidak dikatakan kita mengabaikan kesempurnaan solat kerana kita mengamalkan dalil lain iaitu mengikut arahan pemerintah dan juga menjaga keselamatan dan mengelakkan kemudaratan disebabkan corona ini. Keadaan semasa kena macam tu. Betul-betul faham. Baik. Okey, jadi kepada Fakrul okey, clear semua Dia tanya tentang saya solat. Tak nampak sampai depan. Dia ni solat tapi tak nampak saf depan. Sampai depan dan kata dengar audio je cukup. Boleh ke Ustaz? Tu masa soft depan dalam satu masjid ke? Ya, sekarang SOP Jumaat tak bawa sejadah. Duduk belakang kan. Dalam satu masjid tak apa. Maknanya mungkin masjid ada yang tingkat atas ataupun terlindung sikit. Tapi mesti ada kawasan yang terbuka yang menghubungkan kawasan Fakrul solat dengan kawasan yang di sebelah sana. Jangan imam dekat masjid negara, Fakrul kat Puchong, yang tu tak boleh. Jauh sangat. Okey, terbaik Fakrul. Jadi kalau anda ada soalan juga macam Fakrul, boleh lagi call kami 0377242115 ataupun WhatsApp. Ya, 0125551053. Tapi sebelum tu aku nampak Ajak ni macam serabut lah. Dia macam ada sesuatu yang kau fikirkan Ajak. Aku ada soalan pasal isteri lah. Oi, jangan. Boleh tak? Jangan risau. Sekejap lagi lah kau tanya kepada Cik Man. Terus rasa dia. Cik Man. Cik Man okey tu. Okey. Tangan Cik Man apa? Tak, dia Tu macam tangan tu kanan tu. Kenapa Cik Man pegang tu? tak ni belah sini 2-3 hari ni macam ada benda, bukan benda lah, lengung. Tak tahu kenapa. Gaut je. Bukan gaut, tak tangan. Kat siku juga kau. Cik Man, ini kita serius Cik Man. Ni kita serius Cik Man memang suka kucing kan? Cik Man pernah tak dengar penyakit kucing buasi? Buasi orang aja kan? Kita first time dengar. Semalam kita buat topik kucing kan. Ramai call. Kucing ada buasi. Lepas tu bila saya tergelak je sebenarnya sebab dia cakap kucing ada buasi. Tergelak je Man. Lepas tu orang DM saya, memang ada kucing dekat rumah tengah terlantar kat ICU sakit buah pinggang. Alamak, Cik Man benar. Dia automatik tu lah Cik Man. Ya ke? Kita tak sangka kan. kan? Tapi kalau fikir-fikir balik memang betul. Tu kucing ajak tu. Dia pergi hospital. Salah makan seafood gaul. Kau ni biar merepek. Jadi gaul. Merepek lah korang ni. Yang buasi tu betul Cik Man, betul. Sebab kita buat topik tu pasal haiwan. Cuba tanya pada followers, Cik Man ada tak cakap? Kucing Fira tahap 4.
Apa Breast dia? cancer. Merepek lah korang ni. Tak ada betul Cik Man tanya. Ada ke kucing buasir? Ada Cik Man. Kucing buasir tapi yang keluar buntut tu. Dia buasir kan keluar usus tu. Cik Yang Man tengok orang yang keluar. Gaut je tak ada lah. Bukan gambar-gambar orang share-share. yalah, tiba pula orang nak apa. Cik Man datang rumah je tengok buasir ni. Macam mana? La ilaha illallah. Tak ada orang komen mesti ada. Tapi kan betul. soalan kau Betul tadi kan? Jak, Ha. aku pernah ni kat Jak. Buasir. Bukan ni ajak tanya pasal kalau isteri kahwin Okey, Jap. dengan tuan. Ini kita Kejap lepaskan lah. pada Kejap lah. Dia ada cerita dekat ni. On air. Tahu ni aku nak cerita. Oh kau punya. Okey. Ada orang cakap lah kan. Adalah orang yang rapat dengan Aimi. Dia cakap, betul kau nak kahwin dengan Isai. Kalau kau nak kahwin juga, nanti kau tak jumpa suami kau esok-esok dia ni. Tapi aku bukan minta je pasal cerita kau. Tak betul lah. Dengar dulu. Betul lah. Tapi masalahnya takut nanti dekat akhirat. Kan Ustaz Cik Eman cakap dia akan jumpa dengan suami yang bersoleh. Yang soleh mana? Masalahnya tak soleh. Hey. Mana tu? Saya kan Cik Man, saya sekarang Tapi ni. Cik Mam ada ke kita habiskan hidup kita okey contoh. Kita lelaki, kita boleh kahwin 4. Kita tak guna peluang tu. Ni apa sesi luahan hati ke apa ni? Tak contoh. Kau kena dengar soalan ni sekejap lagi. Kita tak guna peluang 4 tu. Kita sayang dia. Katalah umur kita tak banyak kita meninggal. Tiba-tiba dia kahwin pun tak salah. Dia kahwin pun. Cuma persoalan dia saya nak tanya, esok akhirat esok dia nak cerita Kita apa? cakap on air. Tak ada Cik Man ketawakan saya. Tak ada. Acak tiba-tiba dia serius. Mesti ada sesuatu ni. Tak, saya selalu tanya bini saya. Saya suka tanya soalan bini saya. Saya kata kalau saya mati, dia kahwin lain tak? Jawapan dia? Ya. Dia kadang-kadang dia cakap kahwin, kadang-kadang dia cakap tak. Tipu lah Jak cakap nak Tak, kahwin. dia sedih kau meninggal kejap je. Bergaul lah 2-3 minggu je. Sebulan je Aku ni cerita aku dah. Masa dia suami dia meninggal 3 bulan dia nak gila. 3 bulan nak gila. Lepas tu dia janji tak nak kahwin dengan siapa-siapa sebab dia terlampau sayang. Abang bagi ayat Yahudi kahwin. Bagi ayat Yahudi kahwin. Tak, tapi betul lah persoalan Dia macam ni Jap kau tengok kan. Kau dah lah tinggalkan dengan insurans banyak, apa banyak. Paling-paling bini kau masa kau meninggal 3-4 juta tak lagi bini kau ada. Kau tak fikir laki-laki yang handsome, laki-laki yang memang muda, semua try bini kau masa tu. Jak, cuba kau bayang Jak, bila kau dah tak ada muncul lelaki macam aku. Lama. Harta banyak bini kau. Ajak dia Anak fikir pun dah besar-besar, tak payah pening apa. dia fikir pasal tu, dia fikir. Ya Cik Man, tapi logik kena fikir. Cik Man bayangkan saya kerja sehari petang siang malam segala-galanya. Kalau lelaki tu kahwin dengan dia, tak payah apa-apa. Dah saya nak bawa dah ni, kereta arwah ada ni. Yang, you nak jalan-jalan je bawa kereta arwah ni. Laju ni. Puan, petang-petang, you nak pergi mana? Tu Nak Vespa pergi arwah Merokok ada dah. Merokok tempat naik Vespa arwah. Nak ni ambil ni, duit arwah pun ada lagi dalam Vespa. You merokok Bini ke? saya lagi, dia cedok. Ni, bini ajak cakap. You merokok ke? Dah lah tak payah ambil vape ajak ni ada lagi. Level pun banyak lagi kat dalam. Tak, benda tu saya tak cakap biasa, tapi mungkin. Mungkin. Dia macam ni Jak. Dia tak boleh nak analogikan kehidupan dekat sana dekat sini. Sebab nanti bila contoh Ajak meninggal dulu, dekat sana dah tak ada kekecewaan lah aku nampak. Tak ada dah macam tu, benda tu dah tak ada. Tapi nanti kan bila hujung dia dah habis, waktu kita nak bersatu kat sana mesti saya tunggu bini saya, anak-anak saya. Kita nak bersatu kan ketua keluarga kan. Waktu tu dia akan bersatu dengan saya kan ataupun dengan yang tu. Soalan ni. Bayar Waktu tu tiba-tiba saya Bye. Maaf Tak Abang, adalah, saya terpaksa bersama dengan orang yang soleh. Kan? Ha? Tak kan? Boleh beritakan bidadari juga ke? Kalau masuk syurga Cik Man cakap. Jak, Dah okey, masuk itu juga. motivasi kau untuk jadi seorang suami yang soleh satu. Kemudian yang kedua di sana ada bidadari. Itu cuma suami isteri tu mungkinlah ada terpisah tapi anak-anak dengan apa hubungan tu Cik Man selama-lamanya. bayangkan kan, contoh Cik Man kan. Tiba-tiba ni bini Cik Man lalu dengan lelaki dia. Hai bang. dia pergi analogikan kehidupan sana dengan sini tu memang tak Dia tak boleh lah. lain. Ajak memfikirkan akhirat menggunakan otak Logik dunia. akal, tak boleh kan. Tak boleh. Bini kau Tak ada boleh. apa-apa dah. tunggu. Kalau tak fikir, tak ingat dah kot time tu. Kan? Tak, macam bayangkan kita tunggu, kita alam kubur kan, alam kubur tunggu isteri kita doakan kita. Oh, alhamdulillah tengok ada cahaya sampai bini doa lepas sembahyang.
bila dia dah kahwin baru, mesti dia tak ada Tak masa ada nak doa. Ada doa. Dia kan doa dua lah. Double lah dengan suami dia. Suami dia siap tolong doa lagi. Doa untuk kau lagi, nampak? Macam cahaya kubur. Ha. Kejam lah. Menarik je. Okay, soalan ni nice kita boleh tanya kat on air. Boleh, Cik Man? Sengok. Cik Man? Apa dia? Tanya soalan ni Mana Yang Cik tanya ni. Boleh. Aku selalu ada pertanyaan tu. Pemikirannya tu tak apa, bagus. Apa hukumnya memainkan perasaan perempuan? Okay, jom. Cik Man jawab kat sini, Man. Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 warna lip matte OBT dan Glow Glowing Beauty Skin cantik weh. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing HQ untuk dapatkan di semua toko jamu hari ini. Kerisauan apa ni, Jak? Kau sampai gelisah sangat ni. Langgar kursi meja ni apa ni? Tak adalah. Okey, mungkin soalan saya ni Cik Man mungkin daripada mitos-mitos ke apa benda, tapi kadang-kadang ada persoalan lah pada saya Cik Man. Ya, silakan. Okey, di sini saya dengan bini saya selalu kadang-kadang saya suka bergurau tau. Kadang saya tanya dia, yang kalau baba meninggal kan, awak kahwin lain tak? Saya suka tanya soalan macam tu. Kemudian dia jawab apa tu? Kadang-kadang dia gurau dengan aku lah. Kalau dia nak sakitkan hati aku, dia cakap dia kahwin. Kadang-kadang kalau dia nak serius, dia cakap dia tak kahwin lah. Dia tak ada masa, dia fikir pesanan lah. Tapi saya selalu terfikir macam ni. Sebab saya dengar ada orang cakap, kalau kita ni dah meninggal, esok kita tunggulah isteri kita kan. Nanti isteri kita meninggal, dapatlah kita jumpa kat sana esok. Tapi saya terfikir, ada orang cakap, kalau bini kita kahwin lain, dia takkan dapat jumpa kita esok kat sana. Sebab dia akan taat pada suami dia yang ketika dia hidup kat dunia tu. Sedangkan waktu tu kita meninggal tu, kita bukan ceraikan dia ke apa, Cik Man. Cuma Cik Man betul ke? Soalan kau dia. Maksud kau, Jak, bila kau dah meninggal, lepas tu muncul lelaki macam aku. Yang kahwin dengan Macam tu. Okey, pertama sekali kita tak boleh nak analogikan ataupun nak samakan kehidupan kita, perasaan kita dekat akhirat dengan perasaan kita dekat dunia. Jadi sekarang ini ramai orang membincangkan tentang dunia akhirat menggunakan akal dia ketika di dunia. Situasi akhirat tak boleh nak fikir, dekat akhirat besok takkan kita makan-makan tapi tak pergi toilet. Tak boleh. Sebab itu diuruskan oleh Allah. Sebab akhirat ni adalah negara kebahagiaan. Jadi berkenaan dengan yang ajak tanya tadi tu, kalau seorang perempuan ketika di dunia dia berkahwin dengan beberapa orang suami, sama ada bercerai mati ataupun bercerai hidup, maka dekat akhirat dia dengan suami yang mana satu. Ulama berbeza pendapat lah berdasarkan dalil yang diorang ada. Antaranya ada yang mengatakan dengan suami yang terakhir ketika dia hidup di dunia dulu. Kan? Mungkin kalau ajak pergi, mungkin 2-3-4 orang kan? Okey. Dan yang kedua dengan suami yang kedua ni insya-Allah ajak boleh adjust tentang dia lah. Iaitu dengan suami yang soleh. payah juga tu, Cik Man. Payah tu. Kenapa? Payah juga. Payah untuk dia, Cik Man. Tak lagi tahu Kan? Contohnya bila katakanlah kau tak ada, mesti bini kau nak cari orang yang boleh teman dia ke masjid. Tengok yang nombor 2 tu dah lah nombor 2 hello, soleh lagi. Bekas ustaz. Lepas tu title lepas ada PU lagi tu. Ya Allah, tak nak tanya soalan ni. Okay. Tak, dia macam ni. Lagi satu dia tidak ada kesedihan dekat sana. Apa yang kita tak, dan kita kadang-kadang terabai perkara yang kita fikirkan sedih dekat dunia disebabkan nikmat yang kita tak pernah expect dekat akhirat. Benda-benda macam tu. Sebab itulah bini aku selalu cakap kat aku sekarang kan ada timbul kes curang apa semua. Dia cakap kat aku, sabar, kau tak payah curang. Kau beramal soleh atas bumi ni, atas dunia ni, nanti syurga beribu bidadari tunggu kau. Masa tu kalau kau nak enjoy ke silakan, tapi bukan sekarang ya. Tapi masalahnya nak sekarang. Tapi macam Isel lain. Isel lebih fikir pada bidadari. Saya fikir nak bini saya tu. Dah risau lah, Jak. Apa jadi, insya-Allah isi akan jaga. InsyaAllah. Apa? Baiklah, mereka sudah boleh lagi call kami 0377242115. Terus dengarkan Suria. Betul soalan tu dia tiba-tiba off sendiri. Cik Man, mungkin Cik Man dah mencarut je kot. Lelaki kau katalah umur tak panjang kau kahwin lain tak? Ajak dia serius. Kahwin, Fira. Tak kahwin, sayang suami. Sembang lah kau. Sembang. Okey, setahun, 2 tahun. Tahun ketiga lah. Okay, dia Tiba-tiba tahun ketiga kau datang ni pagi. Fira dah makan ke? Saya lemak I beli untuk you. Sembang
lah Mira tak kahwin lain. Lah, dengar. Okey. Okey. Cakap, aku nak dengar Dan dia. dua senario satu katakan dia meninggal sekarang. Tapi katakan dia meninggal time tu kita dah umur dah Tak, ni muda lah. Okey, dia ni Dah Dua kahwin je dah lah. kot. Ha? Mestilah kahwin. Kau nampak tak? Nampak tak? Dia pun boleh nak kahwin lain. Nak single. Ha. Kau bayar ke bini kau? Okey kau tengok, lelaki waktu hidup dia kau tak bagi dia kahwin 4, tak bagi guna kota yang dia bagi tu. Dia setia dengan kau seorang. Sekali dia meninggal kau kahwin. Masalahnya- Kau tahu waktu dia hidup dia kahwin lain tu. Man, kau dah tak ada, buat apa lagi nak tunggu cewek lain je lah. Ha. Nak pula hari-hari pergi gym. Trainer tu. Lepas tu kan 2 tahun lepas tu Pipa dah kahwin ke dengan siapa? Dengan trainer dulu. Yang train ajak sekali tu ke? Oh. Tapi tu lah. Bila dia kahwin, dia dapat ke jumpa suami dia. aku rasa Ajak ni dah kenapa pagi-pagi ni. Tapi anak- Jangan risau Jak. Saya kadang-kadang fikir tu kan. Saya selalu terfikir macam mana tapi mungkin lah Allah ni dia dah cipta manusia, mesti Allah tu ada Perancangan. perancangan. Sebab apa aku terfikir macam mana bila dia pisahkan kita dengan anak dengan bini yang selama-lama tu kan rindu tu. Yalah. Rindu tu macam mana nak tanggung kan? Tak tahulah tu orang fikir seorang-seorang kat kosong seorang. Ajak ni tak lama ni guys. Tak lama ni guys. Tak ada benda lah Ajak insya-Allah. Okey. Hai, nanti Cik Man tengok soalan-soalan saya Aku ni. ajak ni sayang tu bini. Tak, takut soalan-soalan yang aku tanya ni, takut lagi lelaki yang muncul tu ada di antara kita. Tak masuk akal betul. Kan, Cik Man. Tapi betul Cik Man. Saya dengar cerita Aimi macam tu kat dulu. Oh dia punya Betul lah, Mat. tahap, dia punya tahap dia hampir Sampai gila. gila kan? Sampai bos dia terpaksa tukar luar Kelantan pergi duduk KL balik. Untuk dia relax sikit lah. balik KL Kelantan balik. Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan lah. Lepas 3 bulan je. Selepas 3 bulan. Dia kembali normal pada kehidupan lama dia. Selepas 3 bulan aku pun DM. Tak dulu cerita Dah, saya. dah. Ha, kira. Taklah Macam kalau dia. tahulah. So, Firas balik ni peluk Zafran. Sayang dia Lepas tu bagi tahu sementara dia ada. Cakap dengan dia, yang kalau you pergi, I kahwin I. Tak pernah pula dengan benda ni ke dia juga. Pernah? Benar. Kau cakap dengan kau kahwin lah. Aku dah cakap macam tu. Lepas tu dia cakap, ya kalau I mati muda, biar you kahwin, dia kata. Oh, Wah. nampak ah. Tak, aku pun Open cakap- minded. Cakap bini aku benda yang sama. Ah. Aku Saya cakap- dia pun. Tak, aku cakap dia gentleman lah. Lelaki ni, dia life dia memang kesian life lelaki ni. Dia hidup, dia akan fight untuk orang lain. Dia kerja apa pun untuk orang lain. Untuk bini, Yelah, untuk yelah. anak, sedia. Lepas tu dah dia mati, habis dah. Ah. Tu dah kehidupan Untuk orang lain sambung bayar. Untuk orang lain. Lepas tu, bila kita dah mati tu, aku tu fikir, ada tak orang lain yang kata tiba orang tu, dia duduk kat rumah yang aku beli, duduk dia peluk bini aku. Dekat katil yang kau beli. Main dengan kucing-kucing kau. Kucing kau. Aku tak apa kalau dia main dengan aku. Macam mana? Dia mesti akan ada Yelah, perasaan tu. perasaan Yelah, yang betul lah. waktu kita hidup, kita tak buat tau. Kita tak kahwin, kita tak apa kan. Kita setia seorang kan. Tapi bila kita meninggal, mungkin ke dia akan Alah Ajak, kau tak payah fikir bini, kau fikir benda lain lah. Contohnya, katalah kau tak ada ni, kau meninggal. Kau rasa seminggu Suria sedih. Seminggu je sudah kita sedih. kena teruskan kehidupan macam biasa. Ah. Kita letak sedih kat tepi, kita pun on Tak, air aku macam biasa. terfikir, Cari kalau- orang lain. kalau benda tu akan jadi, Ha. baik kita kahwin banyak-banyak. Itu yang sepatutnya. Ha. Tapi masalah kita nak kahwin tak lepas dek. Bukan tak nak. Tak Dia lepas. takkan bagi kan? Betul tak? Dia takkan bagi kan? Tak ada. Tapi kenapa bila kita mati, kau kahwin lain tak? Sebab kau dah tak ada. Dia Ajak analoginya ialah apabila okey dia ada dua benda lah. Pertamanya perempuan memang tak boleh kahwin serentak dalam satu masa. Masalah nak menentukan benih. Laki tak ada masalah. Cumanya lelaki tu dia tak nak kahwin, itu pilihan dia lah kan dari segi keadilan apa semua. Lagi satu, perempuan kalau dia kahwin ramai pun bukan dia kumpulkan dalam satu masa. Tak sebagaimana apa ni lelaki boleh boleh buat. kumpulkan dalam satu masa. Lepas tu zaman saya selalu terfikir macam ni Cik Man. Benda ni saya takkan buat kalau saya kahwin senyap-senyap seorang lagi. Lepas tu jadi apa-apa kat saya. Lepas tu isteri nombor 1 saya sedih ni. Sedih ni. Hospital. Kat hospital sedih. Lepas tu datang baru kita tahu bahawa dia adalah nombor 2 saya. Macam mana perasaan isteri saya? Adakah dia akan berdoa lagi untuk saya? Fikir lagi apa? Kan kalau kita tak ada mesti akan berdoa hari-hari. Bila kita dah tak ada, bila dia tahu kita pernah ada orang lain,
Ni nak doa lagi tak untuk kita je, Man? Dia bergantung juga dengan orang kata keterbukaan macam Mira kata kan. Suami dia Fira kata suami dia kata kalau abang dah tak ada nanti kau kan. Keterbukaan macam tu. Sebab dia dimensi lain, dia kita tak boleh nak samakan. Mesti kita boleh minta kan last-last nanti. Kalau ikut rekod, banyak tau lelaki yang bini dia meninggal muda, ada yang dia tak kahwin sampai tua. Ada. Ada. Tapi perempuan yang suami meninggal muda, jarang dia tak kahwin sampai tua. Jarang. Betul. Aku suka sebut satu je. Ada tak? Tak ada tau. Kalau lelaki ada aku boleh Lelaki, sebut. Contoh Sabri Yunus ada. tak kahwin. Kahwin sampai Isteri sekarang. bini dia meninggal. Setia. Ramai lagi. Siapa lagi kan yang bini-bini ada tak kahwin? Ada. Atuk aku sendiri. Nenek aku meninggal. Betul ke? Nenek aku kahwin lain masa tu. Nenek Apa tak aku? kahwin. Ha? Tak kahwin. Atuk meninggal. Meninggal umur berapa tu kat dah tua-tua tak lah. Awal tau. Awal Nenek Dia ai. tak sempat pun jumpa Atuk Fira. Nenek aku dia kahwin masa umur dia dah 60 kot. Kahwin baru. Nenek aku sebab dia kata Nenek kau? Nenek kahwin yang meninggal lagi tu. 90 kahwin lagi. Fira pula bini meninggal awal tapi tak boleh kahwin. Anak tak kasih. Perempuan mungkin perlu Dia orang kadang-kadang menanggung. Dia orang tu perempuan Dia orang marah ke aku? Tak ada. Dia nak peneman je. Ya, peneman. Bukan nak, Betul, bukan nak peneman, nafsu. betul-betul. Dia nak peneman, Jaga nak kita. orang boleh borak dengan dia. Nak orang Cuma yang lelaki ni yelah kita rasa macam dia kalau putus meninggal ni lain tau. Putus cerai hidup ni lain. Kau nampak kan? Cerai mati. Cerai meninggal ni kan ada yang susah senang dengan kau Kita tipu tengok bilang. bunga. Kita tengok bunga. Dia kahwin ke tak? bunga Kita tak tengok kot bunga, rasa. tapi Fira tak kahwin. Aku tak tahu. Tapi tak tahu juga. Dia beli kubur sebelah lelaki dia. Beli kubur pun kau nak kambus balik boleh. Hati boleh berubah Fira. Hati betul. Percayalah. Kita tengok bunga Sedangkan pantai boleh berubah. Tengok kau Fira mati. Ada orang reply ni. Bunga lah Fira. Say untuk kau saya ada orang reply. Oh, dia. Tipu. Mak aku baru je meninggal bulan 2 hari tu. Tapi bapa aku dah katal nak kahwin lain. Lelaki selalu macam tu, perempuan jarang nak kahwin. Kita pun tak boleh terbalik dia ni pula. Dia ni dia Masuk macam tu pula. Alah. Bini aku Dia ada- punya. Saya Cik Man, bini saya ni baru buat insurans kan. Hibah dia takut nak letak nama saya. Dia cakap apa? Ni kalau aku mati dia enjoy ni guna duit aku ni. Dia enjoy. Apa gaduh saya itu dengan orang insurans. Tak payah. Ni kalau aku mati dia enjoy, dia guna kahwin lain duit aku. Tak payah. Dia nak kat orang lain. Dia letak nama orang lain ke? Drama apa? Nama mak dia ke? Oh, nama kau tak ada. Dia takut aku enjoy duit dia. Macam mana dia tahu? Dia tak nama saya kot. Dia tak nak. Tapi kau buat hibah nama dia. Nama dia. Nampak lelaki. Dah Pengorbanan. tukar kot sebab nama yang dulu dah tukar. Buat pengorbanan lelaki kan. Sampai macam tu pula Jom kita buat ni. Okey. Kita buat capsule lagi. Kita buat ending lah. Tutup untuk hari ni. Tu ada orang datang. Adakah kita nak pergi buka tu dia? Siapa? Yus! Oh, you hantar nasi lemak ke? Aku order nasi lemak aku lupa. Bodoh lah Jah. Siapa Jak? Aku order nasi lemak. Nasi lemak dia sedap Cik Man. Nasi lemak larut malam kat Sungai Buloh. Kau kan tak kenyang lagi ke tadi? Ya Allah, nasi lemak. Tak ajak ni pun dia tak begitu. Ya, Yus ni siapa Fizi? Yusri ni PA dia. Oh, PA dia. Tu kata ajak selalu kan datang dengan Ni. Ni budak-budak ni. Ni punchline ni. Ni kelakar dia masuk Raja Lawak dia masuk Raja School of Lawak. Lawak. School of Lawak. Semenjak dapat projek dengan Awesome TV muka handsome tu Di projek. Ni catering Awesome TV sekarang. Oh, okey. Awesome TV. Ayolah Cik Man punya rancangan sekarang ni. Oh yang sekarang ni? Awesome TV ni bawa Astro ke apa? My TV. Tapi dekat Android ada? 112. Aku ada. Ada. Ha. Tengok malam. Check balik Yus! Ana, tadi Cik Man prank je lah Ana. Jak! Yus, masuk. Yus! Ni Cik Man, dah jumpa Cik Man dah? Jangan salah. Jangan salah. Syuk. Jangan salah. Tunduk je. Yus, siap Ni tak boleh. Sihat Yus Sihat. Eh, Saya ada bawa nasi lemak larut malam. Yus buka sikit. Cik Man nak tengok muka kau. Nanti senang nak cam. Okey. Itu muka dia. Okey. Okey. Okey, terima kasih You susun nasi lemak lagi boleh makan. Okey, terima kasih Yus. Kita tak makan lapar lagi ni. Fans versus Fanatic! Okey Yus, jumpa lagi Yus. Okey. Sekejap saya susun. Boleh, terima kasih Yus. Lapar ni. lagi. Sekejap lagi kita lepak luar lah. Okey, boleh. Masih lapar ni. Ana tak dengar ke? Dia tengah edit. Oh Yalah, ya. jom kita buat ni ending. Tadi Cik Man prank je tadi yang Gad tak kasih tu. Memang dah 2 kali ni Cik Man. Cik Man,
Apa dia? Akan gendang. Lah, Kalau saya cepat bilang kot. muter ya. Muter. Sudah, jom. Set. Mundur. Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 warna lip matte Betty dan Glow Glowing Beauty Skin cantik weh. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Ajak agak-agak lah pasal apa kita bincang tadi terus nak tukar nama hibah. Kalau tak nak bini jangan ni. Risau. Tapi aku suka satu ayat kau Ajak. Kita lelaki ni hidup kita memang untuk berkorban untuk orang lain kan. Betul. Itulah hidup kita kan. Lahirnya kita kecil-kecil, lepas tu kita tolong mak bapak kita, lepas tu dah besar kita kerja bagi duit kat bini kita, apa benda sampai masa kita dah goal. Tak apalah. Tak apalah. Lepas tu disambung bayar balik dengan orang lain. Kelak je aku tanya soalan tu. Adalah. Aduh. Kita ni ada ruang untuk bahagia, kita bahagia. Maknanya kita menguruskan takdir yang sedang berlaku. Itu ajak kata dia meninggal dulu. Kalau yang wife dia meninggal dulu, ada baru kita tengok tanduk dia keluar ke tidak. Dah ada list dah tu. Taklah. Okeylah, apa pun nak ucapkan terima kasih kepada pendengar Suria yang dah bersama dengan kita tadi kan. Dan kalau anda ada soalan lagi, jangan risau, boleh tunggu Cik Man akan kembali semula pada Jumaat depan ataupun nak DM Cik Man pun boleh, tak ada masalah. Okey Cik Man? InsyaAllah. Dia boleh DM di PU Azman Official. Okey. Cik Man, last word sebelum balik. Silakan. Itulah kita hari ni kita berceritakan pasal orang kata, kalau nak kata isu ajak tadi tu pasal kebahagiaan dekat dunia dan akhirat lah. Jadi kita katakan dekat akhirat besok satu tempat yang kita takkan jangka, sebagaimana yang disebut dalam hadis, nikmat di syurga adalah nikmat yang tak pernah terlintas dengan hati, tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah didengar dengan telinga. Jadi dekat dunia ni kita buat sajalah saham-saham supaya nanti dekat sana kita boleh menuai. InsyaAllah. Terima kasih. Tapi aku pelik sikit aja. Hari ni macam isi banyak diam dia tak ada banyak sangat cakap macam dulu Aku jadi dia watak lelaki aku tanya tu. buka tengah fikir je memang banyak pula saya dapat ini benda bagus gak ajak buka topik tu kan. Thank you je Okey. Okeylah, terima kasih kepada pendengar Suria. Jam berikutnya ada peluang anda untuk menangi wang tunai dalam Teka Minit Filem. Right. Akan gendang. Kalau saya bilang muter ya. Muter. Maju. Banyak ambil keratan-keratan macam tu kan. Mundur. Yang pantun tu yang pantun. Alah, orang mula negara yang betul freeze pantun keluar ala. Untuk Indonesia. Cik Man nak pergi Kedah kau apa? Kita nak pergi Australia lagi kau apa? Kurang ni pukul 9.30 ada di apa? Di Angkasa Puri. Angkasa Puri. Pukul 9.30 kena ada sana. Nah, 9.45 Okey. Kita buat Cancel cik. buat 10 sebab next week korang tak ada. Boleh jom buat cepat sikit. Aku tengok aku. Semua toko jamu. Sediakan berapa soalan tu? Ada. Semua toko jamu. Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 warna lip matte Betty dan Glow Glowing Beauty Skin cantik weh. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Okey ajak say. Dah sampai dah masanya sekarang untuk Teka Minit Filem. Kita ada RM400. Anda boleh call kami sekarang 0377242115. Pilih minit, jam ataupun saat. Kita mainkan beberapa saat apa yang anda pilih. Dan dalam masa 10 detik anda kena teka tajuk filem tersebut. 10 detik tu 10 saat kan? 10 saat. Jadi apa lagi? Telefon kami sekarang. Teka Minit Filem. Ya Cik Man. Girl, Syomil dia ni. Dia dah pergi sekolah tu. Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 warna lip matte Betty dan Glow Glowing Beauty Skin cantik weh. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Baiklah, masih lagi bersama dengan Ajak, Ise dan juga saya Fizi Ali. Kalau anda terlepas pagi tadi bersama dengan Cik Man, jom kita dengarkan apa ceritanya ya. Okey, cantik. Okey. Guys, sekejap guys. Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 warna lip matte Betty dan Glow Glowing Beauty Skin cantik weh. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada terus mendengarkan Tim Pagi Suria. Tadi pagi ada cerita lain macam sikit tau dalam segmen Baba Baba. Cuba dengarkan ni. Cik Man berkarya ke Cik Man? Tunjuk sini. Tak.
Saja. Okey, jom kita buat ni Cik Man, kalau saya bilang muter ya. Ya. Muter. Ricky aku buat ambil yang 4 ajak tadi. Boleh. Jom kita terus buat kapsul. Biasa Cik Man, adakah orang yang dah meninggal dunia mengetahui diri dia tu dah meninggal? Oh, Okey. soalan. Soalan itu kapsul. Tu macam mana nak pakai kapsul Ha. siapa yang boleh? Taklah, macam kau tak tanya lah. Macam korang bersembang bertiga, kita tanya-tanya macam kalau kita meninggal nanti tu, kita tahu tak diri kita meninggal. Maksudnya kita tu terkucur. Boleh? Kesinambungan lah dengan ajak ni. Okey, jom boleh. Jom. Siapa start? Aku Boleh? boleh. Boleh. Siapa? Isai Okey. Okey, 1 2 3. Cik Man, ajak. Oi, Duduk kejap. Kau lagi mana ni? tak ada mana lah nak main skateboard. Kau main skateboard lagi tentang macam ni. Tadi aku buka lah WhatsApp Suria. Adalah pendengar Suria ni WhatsApp kat kita, Ji. Ada. Dia suruh tanya Cik Man. Cik Man, kalau orang dah meninggal, dia tahu ke yang dia dah meninggal? Soalan dia pun. Macam mana Cik Man? Saya nak belok dia ke ni? Okey, dia ada beberapa hadis yang sebagai hint kepada benda tu lah. Okey. Dia secara orang kata jelasnya tak adalah. Kan kita pernah dengar hadis yang akan datang 2 malaikat dan malaikat tu akan bertanya ma rabbuka, kemudian ma imamuka, apa semua, dan siapa lelaki yang diutus. Jadi ketika itu secara automatiknya dia akan faham dia sudah berada di alam barzah. Boleh? Boleh Cik Man, boleh Cik Man. Saya pernah dengar Diam, Isai. Ha? Isai macam terdiam. Aku nak reply macam mana kat orang tu ni? Saya pernah dengar ke soalan tu sebelum ni? Tak pernah Cik Man. Baru buka tu. Dia bagi. Tak Dia jadi susah. dia susah sikit nak main ni. Dia okey lah macam tu lah. Orang nak cuci tu. Yolah, banyak orang tali. Aku kan nak tengok semalam kan. Mana cuci apa? Ni ada tali tergantung luar. Cik Man, hukum menjadikan binatang macam seperti anjing tu kan anjing kita bela untuk jaga keselamatan barang-barang kita, tapi kita layan dia sebagai binatang jinak macam kucing. Okey. Sebab untuk geli-geli semua. Okey, boleh? Dan kita main dengan dia. Okey. Johnny. Kau beli anjing. Okey, boleh. Kejap. Kau panggil Johnny. Okey. Lepas tu kau jawab. Johnny. Yes, Papa. Hey, Itu lagu. Johnny lain. Yes, Papa. Ni ajak kau panggil siapa Johnny mana ni? tepilah nanti kan dia keliru. Johnny. Ajak. Kau- Sejak bila kau ni? Kau bela anjing ke? Memang aku belanja. Ya Allah, haram. Kau ni aku kan ada ladang. Besar ladang aku ni. Weh, apa cara sekalipun orang kata tak boleh nak bela anjing, kau suruh jaga ladang ke? Kau nak bela ke? Boleh adik bela anjing jaga ladang boleh. Cuma malam-malam ni aku tak bagilah dia jaga ladang. Malam-malam aku ajak dia lepak dalam rumah aku. Ui, lagi tak boleh Cik Man lah. tengok Cik Man, saya rasa kalau orang bela anjing untuk ladang tu okey lagi Cik Man. Cuma saya macam timbul muskil jugalah bila orang nak manja-manja buat macam kucing ni. Alah, ajak teman main game je, Cik Man. Okey, dia macam ni lah. Kalau ikut hadis Nabi ataupun Islam tu sendiri, dia memang melarang kita untuk membela anjing. Sebab kewujudan anjing dalam rumah ni akan menjadi penghalang kepada masuknya malaikat. Kecuali Islam mengizinkan bela anjing atas beberapa sebab. Antaranya jaga keselamatan rumah, kemudian tanaman yang ajak kata ladang-ladang tadi kan. Ataupun mungkin untuk berburu lah. Tapi janganlah dibawa masuk ke dalam rumah. Oh, tapi macam dah malam kan takkan nak suruh dia kerja juga. Sebab tu anjing ni, kalau anjing yang penjaga, dia duduk luar tu memang dia sendiri berani. Itulah tujuannya supaya orang tak masuk rumah mencuri, merompak semua. Betul kau ni. Tapi kita tak nak salahkan Ajak juga. Kenapa? Ajak bela anjing untuk ladang dia Cik Man. Masalah ladang dia dalam rumah. Jadi biarlah anjing dalam rumah. Dah. Lepas ni biar aku letak anjing ni kat luar rumah. Kau orang tu kenapa duduk luar? Masuk dalam. Ada anjing. Ajar. Okey. Kan sekarang ni orang perempuan suka pakai barang kemas-kemas macam sajak tu besar-besar tu. Tapi dia sebenarnya tak ada perasaan riak, tapi dia suka pakai tu. Tapi menjadi bualan orang. Ni perempuan lah. Perempuan. Okey. Menjadi bualan orang macam istilah isteri aja dia pakai barang-barang kemas-kemas semua. Okey. Tapi dia tak ada riak pun. Dia just memang suka pakai. Tapi orang yang buat Okey, boleh. Maya, aku tegur saya, aku tegur. 1 2 3.
Aku minta maaf Cak, Fizi. Kenapa? Aku memang nak pergi sound dah seadun hari ni. Kenapa pula? Aku sakit hati tengok bini dia. Apa bini dia? Bini seadun tu, dia pakai gelang emas. Macam nak menunjuk-nunjuk besar gelang emas dia. Ui. Apa yang sekarang tengah viral? Pulut dakap lah, gelang apalah itulah ini. Nak menunjuk tu je. Kau kenapa kau nak marah kalau dah elok dia beli pakai duit dia sendiri? Beli pakai duit sendiri tapi bila pakai besar-besar tu menunjuk dia automatik akan keluar perasaan ria. Ya je. Tak boleh macam tu. Lama-lama boleh timbulkan perkataan haram kau. Tak ada pula aku nampak bini dia menunjuk. Elok je bini dia pakai bawah lengan tu aku nampak. Tak ada lah. Ya memanglah dalam niat dia lah ada tu nak menunjuk juga. Habis beli untuk apa? Untuk menunjuk Semalam lah. dia beli goreng pisang sebelah aku kan. Ha. Dia tunjuk goreng pisang tu pakai tangan kanan yang ada gelang tu. Kecil-kecil bunyi. Tunjuk guna tangan Tunjuk lah kiri. tu. Ha. Apa dah? Dah tunjuk pakai tangan kanan ada gelang. Si Kau Ajak tunjuk ni. pakai kaki kan? Ji si ajak dia backup sebab bini dia kawan dengan bini Sadun tu. Oh. Ni Cik Man ada buka kedai emas ni minggu depan launching ni ha. tu kau Setakat nak ni belajar. setakat ni apa emas tu Cik Man simpan kat rumah je. Cik Man jual kat bini Saadun. Tak dah. Orang nak ini kenapa lah ni? punca dia. Cik Man janganlah jadi tali barut untuk orang nampak riak Cik Man. Kenapa pula? Dia menunjuk-nunjuk Cik Man. Ya Allah, bini Saadun, mak kita ni tak boleh nak nilai hati orang. Tak boleh. Itu buruk sangka tu dah jadi dosa dah tu. Itulah dia kata bini si Adon pakai gelang emas besar tu nak menunjuk. Padahal Ajak tengok biasa je. Kan? Mana boleh. Tapi boleh ke maksudnya pakai gelang emas itu untuk perempuan lah? Perempuan boleh pakai gelang emas, tapi janganlah yang berloceng tu, sebab kalau keluar takut nanti kan menarik perhatian yang bukan mahram. Dalam rumah tak ada masalah. Oh. Patutlah. Kita pergi majak semalam. Ha. Penuh loceng rumah dia kan. Lepas tu Cik Man, ajak pun berloceng. Adalah kau edit ni. Tajuk lain. Dapat pendapat ni ke? Hukum mematikan haiwan yang tak mempunyai harapan untuk hidup. Apa dia? Belum. Hukum mematikan haiwan yang tak ada harapan nak hidup. Macam buah asih tadi ke, buah bintang tadi. Balik Ustaz. Kucing ajak lah. Semalam. Dia main. Ji. Kucing kau ni dah tercungap-cungap ni kan. Kita cocok kasih mati je. Weh kau, apa benda ni? Dia bernyawa lagi kan? Macam ni dia terseksa lah. Memang terseksa. Kita tak ada hak untuk mematikan binatang ni. Start motor. Angkat pergi veterina. Cocok kasih mati je. Tak payah. Kita angkat kucing ni letak rumah Sadun tu. Kenapa? Letak rumah Sadun sebab bini dia pun kerja veterina juga. Weh, tak nak Minta weh bawa kau. ubat cucuk kat rumah Sadun. Dah, jom Korang ni hati apa korang ni tak berperi kehaiwanan langsung kau ni Mana Cik Man? Ya. Sini jap Cik Man. Apa dia? Ni tengok, Fizi punya kucing dah nak mati ni ha. Lepas tu? Lepas tu saya tengok kesian, baik kita matikan je terus. Betul Cik Man? Betul, Cik Man. Tak boleh lah. Kalau weh. misal kata memang disahkan oleh doktor yang kucing tu terseksa, memang dah tak boleh nak buat apa, maka dalam hadis ada sebut innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kita bersikap ihsan kepada semua benda termasuk binatang. Jadi takkan kita nak biarkan macam tu. Bagi ubat pun memang dah tak boleh, maka kita boleh matikan. Ini ada prosesnya dalam agama. Oh boleh sebenarnya. Yelah doktor pun dah cakap macam tu dengan saya Cik Man. Tapi saya tak sampai hati lah Cik Man. Sayang kucing ni Cik Man. Yalah, dah 3 tahun terjungap macam tu. Oh lama betul 3 tahun kau. Kau cabut mesin tu memang pergilah. Wah. Semalam kucing Fiji berlari belakang tiang. Bawa menyorok sedut yang asma punya. Wah. Rupanya ada asma kucing Fiji. Dah lah, ubahlah. Tadi kira isi. Inhaler lah, tak jumpa ayat tu. Betul ke kalau orang cakap perangai mak ayah ni membentuk anak-anak? Maksudnya kalau mak ayah tu asalnya jahat ke apa ke, anak-anak sikit sebanyak akan ikut. Okey, boleh jom. Anak maknanya mak ayah okey. Maksudnya nanti bila kalau kat luar tu ya, engkau ni perangai macam setan. Tu dulu ayah kau macam tu lah. Bagi tak ada buat dah tu aku rasa. Pernah? Maaf. Dia lebih kepada macam apa dosa keturunan. Cik Man, okey. Saya ni topik ni sikit. Dah boleh. Okey. Jalan je. Ajak Fizi. Ya. Cik Man. Ya. Saya ni sebenarnya kan, jujurlah saya cakap, saya suka main TikTok Cik Man. Saya suka berkarya kat situ. Saya suka buat yang pelik-pelik, filter pelik-pelik, lepas tu bagi info sikit Cik Man. Cuma Cik macam mana saya nak halang
rasa saya ni Cik Man apabila saya tertengok benda-benda yang tak elok Cik Man. Banyak sangat gelek-gelek pakai skirt Cik Man. Kalau macam Tapi tu, saya nak main TikTok Cik Man. kalau macam tu untuk membersihkan jiwa ni boleh apa ni saya ikut cakap Cik Man. Boleh Cik Man? Macam mana tu? Kalau saya bilang muter-muter ya. Itu lagu dekat TikTok. Wah, Cik Man pun terpengaruh juga. Dia macam ni. TikTok ni tak bersalah. Yang bersalah sikap. Jadi maknanya kalau misal kata kita ber-TikTok tu dalam keadaan yang gedik apa semua tu, janganlah postkan media sosial. Tu yang pertama. Yang kedua, janganlah ber-TikTok tu menghabiskan masa sampai mengabaikan kewajipan. Itu je. Macam Isi punya kes ni dia lebih kepada dia buat TikTok lepas tu tertengok orang yang buat TikTok gelek-gelek tu. Saya buat yang ni Cik Man. Saya buat yang tak di depan orang tuamu. Saya buat yang tu je. Yang kau tengok tu je buat apa? Yang aku tengok tu pak berak gelek Cik Man. Yang tu yang tak boleh, pandai-pandailah jaga. Yang ni Cik Man video dia main tengok saya. Janganlah tunjuk Cik Man. Tapi Cik Man kalau saya bilang muter-muter ya. Cik Man boleh bagi tips untuk anak-anak yang malas belajar. Ni Cik Man, kalau macam orang dulu punya petua kan, kalau anak-anak kita bergaduh, kau kena bagi makan lembu punya tu, suruh makan, dia akan berbaik lah kononnya. Ataupun rendam ni pakaian dalam apa tadi. Macam itulah petua-petua lama. Pakaian dalam. Dulu cakap ni lah, Okey, lembu punya ni, kita Loceng. masak, bagi anak makan, nanti okey, anak okey. akan baik. Lembu punya apa? Kemaluan lembu, nak cakap macam mana? Macam nak sebut? Sebut konek. Alah, kemarin lembu bukan makan sup torpedo tu. Yelah susah nak main. Yelah kat sini gila kita nak cakap. Bahagian-bahagian sulit lembu. Bolehlah faham lah kot. Malu Cik Man. Cik Man buat live kau tak sebut konek apa semua lah. Kau yang sebut. Tak ada, tak ada. Kau yang sebut. Dia kan yang mula. Aduh. Okey, boleh. Cik Man buat live lagi. Boleh, jom. Okey. Anak aku degil lah, anak aku degil. Kau nak kau? Lain lah. Anak sadun. Anak Sadun. Aku ni kan tak puas hati betul lah dengan keluarga Saadun tu. Kenapa lagi? Okey, Saadun dengan bini dia ni kan. Macam mana dia didik anak? Apa hal? Anak dia malas betul lah nak belajar. Malas je pergi sekolah anak dia hisap vape. Nakal lah. Lepas tu kelas tak masuk. Kebetulan itu hari pun aku nampak tau. Anak Sadun tu pecah kapasu kat rumah Ajak kau tu. Ya. Rumah kau yang pecah dia buat. Kecil-kecil mak dia tak bagi makan paru lah ni. Patut makan paru lembu, direbus. Betul, Budak, betul. Budak tu terang hati. Itu petua apa tu je? Ada lagi satu petua orang tua cakap kan. Kalau nak suruh anak kita ni tak degil dengan kata kan, rebuskan alat sulit lembu tu. Korang ni apa punya petua lah. Jadi sebab tu aku sopan-sopan semua. Tak, aku rasa korang dah sampai ke tahap kurafat dah ni tau tak? Kurafat korang Kau ni. mesti tak minum masa kecil ni. Kenapa pula? Ayah aku cakap tadi. Kenapa? Nak ulang banyak kali tak best lah nak ulang ni. Sebab tu bukan kerja Cik Man. Apa benda? Diorang ni cerita pasal benda-benda itulah. korang Benda-benda ni. petua yang rasanya macam kurafat Cik Dia Man. macam ni, kalau dapat disahkan dari segi perubatan, ada vitamin tu, ada zat tu yang menaikkan hormon akal ke apa semua benda tu, tak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba kan, kalau makan ni nanti rezeki macam ni, kalau makan abdomen ni nanti insya-Allah akan nikah, yang tu dah kurafat lah. So tak ada kena-mengena dengan kesihatan. Tapi agama pun memang suruh kita cari makanan yang halal dan tayyib. Cuma kalau tak ada dalil tu janganlah memandai. Kalau macam ni Cik Man orang cakap makan kepala ikan kita jadi bau sikit macam mana? Tak ada dalil. Maksudnya boleh lah makan kepala ikan tu. Boleh lah. Kau tak makan kepala ikan pun sama. Tak dah macam kepala otak nampak. Kalau saya bilang muter-muter ya. Cik Man. Lagi lah ada. Kita tak boleh samakan bini kita dengan mak kita kan? Tak boleh. Okey, Kita main situ macam mana nak main? Macam awak ni masak tak sesedap mak saya lah. Awak ni bersiap macam macam tu lah. Cantik awak macam mak. Betul lah. Betul kan? Awak cantik lah macam mak saya lah. Tak boleh situ kan? Tak apa kita. Okey, tuan dia. Saya aku mula. Okey, si dapat. Aku tak puas hati betul lah dengan Saadun tu. Kenapa Sadun buat apa lagi?
Seadun tu depan-depan aku itu. Dia dengan bini dia kan romantik. Ya, betul berpeluk-peluk pegang tangan kan. Bini dia apa nama Saudah tu kan. Dia kahwin lambat macam tu lah. Dia duduk puji Saudah. Dia puji apa Cik Man? Dia cakap, Saudah awak ni cantik lah, macam mak saya. Oh, dia samakan bini dia dengan mak dia. Ya, lepas tu Seadun tu pula kan. Bini dia masak-masak. Sedap awak masak ayam rendang. Lebih kurang dengan ayam rendang mak. Apa benda betul lah. Okey lah dia buat macam tu. Tapi mak Saudah memang lawa. Aku pernah try dulu. Oi. Anak aku, mak dia lawa. Memang cantik. Ya. Tapi apa salah dia puji? Tak ada salah kot dia puji dia punya isteri sama macam mak dia, okey je kot. Itulah aku rasa macam tak boleh. Mana boleh Ya kita ke? puji mak dia. Dia macam ni, ini namanya hukum zihar. Iaitu cara untuk bercerai pada zaman Arab jahiliah dulu. Yang tak boleh itu kalau suami menyamakan mana-mana tubuh isteri dengan mak si suami itu dengan tujuan niat untuk bercerai. Tapi kalau dia samakan jari awak ni dengan mak sama dari segi orang kata dia memujilah dari segi halus lembut, tu tak ada masalah. Bahkan kalau yang masakan tu lagi tak ada kena-mengena sebab bukan anggota badan. Habis kalau dia kata macam cantik sama macam mak boleh tak juga? ada masalah sebab itu bukan untuk menghina dan bukan niat cerai. Yang penting niat. Semalam bini Seadun tu suami si Seadun puji bini dia depan Cik Man kata sama macam rupa si Fizi. Alamak, bini dah ada halkung ke? Okey. Korang dah yang sumpah-sumpah tu korang dah main tak? Sumpah ni. Pasal macam sikit-sikit macam tak sumpah saya tak buat macam kalimah. Demi Allah. Tapi sebenarnya tak. Tapi bila dia tu, alah, saya tak niat pun saja nak cakap. Yalah. Mai aku mula. Boleh? Sumpah tu kau nak main sumpah pegang Quran? Boleh tak? Macam tu. Masa- Aku nak sumpah demi Allah. Abang tak buat aja. Okey. Cik Man, Fizi ajak teman aku pergi rumah penghulu jap. Kenapa? Aku nak minta pindah rumah lah. Aku tak nak duduk sebelah rumah Seadun lagi. Kenapa lagi dia buat kat kau ni, Seh? Si Seadun tu Cik Man, dia selalu bergaduh dengan bini dia, Saudah. Betul ke ni? Ni tak Ya. fitnah ni. Betul je, aku selalu dengar. Dia bergaduh pula kan. Sikit-sikit sumpah. Sikit-sikit demi Allah. Sikit-sikit junjung Quran. Aku sampai aku bagi dengan bini dia ni. Betul ke ni? Aku tak pernah dengar pun. Sumpah. Engkau pun sumpah juga? Sama je. Tak, ini aku nak bagi tahu korang. Tapi belum percaya ke? Dia main-main sumpah ni. Jangan dia makan sumpah. Kau potong pula. Dia hukum bersumpah ni adalah hukum yang berat sebenarnya. Kalau seseorang tu bersumpah tapi sebenarnya dia tak ikut apa yang dia sumpah tu kan, dia tak buat apa benda yang dia sumpah, dia kena bayar denda lah sebenarnya. Tapi kadang-kadang masyarakat kita ni ada yang kadang-kadang tu benda tu dah jadi mainan mulut lah. Benda tu tak diambil kira lah sebenarnya. Tapi kalau boleh elakkan lah. Janganlah saya sumpah-sumpah macam tu. Aku tak pernah dengar pun dia gaduh dengan bini dia. Dah. Sumpah-sumpah nak suruh kita orang percaya pula. Sumpah je. Ya ke? Lah itu kan aku siap tengok lagi. Bini dia cakap, kalau saya bilang sumpah ya. Lepas tu yang Seadun pun sumpah. Itu dia buat TikTok. Bukan dia bersumpah. Mana boleh Galan betul. Joy. Saya bilang sumpah ya. Sumpah. Cik Man, pergi Kedah hati-hati ya. Nah, patut tak payah datang sudah sebulan tak apa. Ya Allah, dia orang Sebab gangga. Kita dah buat ke menghadiri macam orang kafir meninggal. Kita Dah. Orang, dah. Bagi salam dekat tandas semua dah. Apa dia? Kita jawab salam. Dan Kita baca Quran dan tandas tu. Tidak. ya, betul. Motel. Kalau kita pakai bulu-bulu haiwan tunjuk kat Quran tu, tak ada masalah Cik Man kan? kalau dah bersih elok, cuci elok. Macam Macam bulu ayam. Oh, kau buat apa je? Tadi tu buat ayat Quran. Buat kayak bulu binatang tu tadi. Aku ambil bulu ni. Bulu Tapi ayam. kita seksa binatang tu. Cabut kat bulu binatang duduk. Kau buat apa burung kasawari tu? Aku
Aku nak cabut bulu dia, nak buat petunjuk ngaji. Dia gaji. Kalau ni Cik Man, Oh, tak ada. Tak nak respon aja. Tak ada report. Sugu Pavitra. Dia masak saya pakai tudung. Pakai tudung. Oh, dah pakai tudung. Tak ada. Apa sugu pakai tudung pula? Kalau kita buat ni boleh tak? Kita pernah buat ni, makan kedai, asal nampak orang tu bekerja macam ala-ala Melayu, walaupun kita tak tahu status halal ke tak. Okey, boleh. Orang bertuduh, orang ni Boleh? kita cakap yakin sebab yang tu dia macam muka macam Melayu. Macam mana? Kalau orang kita kan selalu macam yakin je, macam kita nampak dia pekerja dia muka macam Melayu. Kadang-kadang macam pakai tudung tapi tak tahu apa dia Melayu ke tak, sebab dia tak ada status halal. Dia kan tulis no pork no lard. Okey dah. Itu dah tanya dah. Cik Man tu okey kalau yakin. Ha? Tanya dah. Tak. Ya kalau yakin okey je. Dari Cina pun boleh. Jadi kata tak jual babi situ. Dia jual semua benda halal kan. Kahwin. Makan ikan tak siang. Ikan mentah kita pernah tanya pasal makan sushi. Ikan tak siang Ni lagi satu. Cik Man, ada orang cakap tak elok bagi kita kalau perempuan mengandung ni, kalau kita dah ada nama untuk baby tu, dah kita dah tahu jam pindah, kita panggil dia nama. Ada orang kata tak elok. Nanti dia keluar dia menangis lah, sawan tangis lah. Okey, boleh buat. Maksudnya kita dah ada nama. Tapi dia kata jangan panggil nama tu. Tunggu sampai dia dah lahir. Kalau panggil, dah tahu baby, macam biasa lah. Aku dah ada baby, dah tahu gender boy. Aku dah tahu nama dia. Tapi orang tak bagi sebut. Dia kata takut nanti bila lahir, baby tu akan menangis. Okey boleh jom. Boleh. Isi dapat. Okey go saya. Ajak. Ya. Jom teman aku kejap. Kenapa? Aku nak pergi serang orang Saadun. Kenapa dengan Sadun ni? Kau nak buat apa? Sabar si. Kau kenapa lagi ni? Okey, bini Saadun kan mengandung. Bila bini Saadun mengandung ni, dia itu pergi scan lah. Bila pergi scan dia tahulah anak lelaki. Lepas tu, diorang pun letaklah nama. Dia letak nama Azman. Anak Saadun ni. Lepas tu kan, bergaduh laki bini tu pula. Jangan panggil nama masa tengah mengandung ni. Dia takut kalau lahir nanti, takut kena sawan tangis, budak tu menangis tak berhenti pula. Kalau tiba-tiba tukar nama ke apa macam tu lah. Inilah, dah tentu dia yang sebut nama Tak tu. adalah sebenarnya, mana ada dalil cakap macam tu. Yang boleh mendatangkan malang ataupun keuntungan ni Allah, bukan sebab nama. Habis macam nama tu dia boleh bagi selepas berapa bulan Tak kandungan, ada, tak kisah. maknanya ialah sunnahnya tu bila 7 hari selepas kelahiran tu berikan dia nama. Tapi kalau sebelum tu memang budaya kita, sebulan sebelum lahir tu memang suami isteri merancang untuk bagi nama kan. Tak ada masalah. Optimis saja kita dengan benda tu. Boleh lah kau ni asyik bersangka buruk dengan Saudah dengan Saadun tu. Masalahnya Cik Man tengok, Cik Man tak perasan. Si Saadun tu makin berisi, tak tahu siapa yang mengandung. Boleh jadi juga Cik Man. Salah scan ke? Kita Berapa tu lah? Banyak itu satu lagi kalau nak 10 lah. Kita teka minit filem kita dah ni dah. Dah keluar. Orang yang meninggal, kita nak macam mana kita nak tahu. Kita ambil teka minit filem tu lah. Kita nak minta yang Okey. yang halalkan ke, Boleh? atau kita kena Boleh? bayarkan bagi pihak si mati tu ke. Boleh? Saya Saadun banyak. cukuplah Saadun mati dah cukup Mati dah. Last lah. Okey. Okey. Macam mana tu? Last sekali Saadun mati. Dia banyak hutang apa semua macam mana? Dia Macam mana? tak halal ke hutang dia ni? Okey, boleh. Kan? Mata kita cakap halalkan je lah. Okey. Ajak. Fizi. Kau tak pergi ke? Ya ni. Ya Allah ya Tuhanku. Ya memang aku tahu dia berhutang dengan kau, tapi pergilah, arwah Saadun dah meninggal dah pun. Allahu Akbar. Sampai ke meninggal kita ni kawan dengan dia. Ya Cik Hutang Man. aku tak bayar. Ya. Banyak tau hutang kita masa tu. Aku rasa ada ajak 3,000, aku 2,000 punya tu. Bini dia kan ada. Tunggu 3 bulan lagi DM lah. Tak ada, aku tak halalkan lah walaupun dah meninggal jangan. Mana boleh macam tu Fizi. Boleh. Kita ni kena mendoakan, bahkan kita kena mempermudahkan. Cik Man pun rasa Cik Man nak bantulah bini dia tu. Tak nak selesaikan hutang si Saadun. Kalau tak ni masalah. Kenapa sincere ni? Oh Cik Man mentang-mentang lah Saudah tu baru umur 22. Semangat lah macam. Habis kisah Saadun dah habis lah ni. Lepas ni tak ada lah Saadun dah. Dah meninggal. Cari nama lain lah pula. Saya dah halalkan lah semuanya. Baiklah, Alhamdulillah. Ni. Si Saudah Mrs. Kau ada mesti kau dulu. Okay dah, betul. Thank you Cik Man. Aduh. Boleh lah. Sedap nama Dah Saadun. umur 22. Ya.
Okey, terima kasih semua, selesai dah. Jumpa lagi Ada orang suruh save. Ada suruh save Cik Man. Ada apa? Ada orang suruh save tadi. Ya. Live yang Dia bagi tahu kat siapa? Kat Cik Man.